Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Manpan Studio. Pada video kali ini, Manpan Studio akan membahas manga Boruto chapter 60. Jadi bagi korang yang tak sukakan spoiler, boleh skip video pada kali ini. Sebelum tu, bagi korang yang baru sampai ke channel Manpan Studio, saya harap korang dapat tekan button subscribe dan button notification agar korang tak ketinggalan dengan video-video yang akan datang, dan teruskan support channel Manpan Studio ini untuk mendapatkan 10k subscriber dalam tahun ni. Okey, dah settle, jom kita mula. Muka depan untuk chapter ini telah menunjukkan watak baru, iaitu ialah Daimon, adik kepada Eda. Tajuk untuk chapter ini bertajuk Tempat Untuk Aku Berada. Chapter ini telah dimulakan dengan Shikamaru yang telah menunjukkan bekas cakaran yang telah dibuat oleh Code. Shikamaru berkata yang bekas cakaran itu seperti penanda lokasi untuk Code, dan itu adalah kemampuan khas bagi Code. Menurut Amado, Code boleh berpindah secara instan dari bekas cakaran itu ke bekas cakaran yang lain, dan anggap sahaja perkara itu sama seperti jutsu Hiraishin milik Hokage keempat. Shikamaru berkata mungkin disebabkan jutsu itu, Code tidak mempunyai jutsu ruang dan waktu, kerana Code ini mampu meninggalkan cakarannya di sesuatu tempat. Jika dia pergi jauh tinggalkan cakaran itu, dia juga boleh kembali semula melalui cakaran itu. Dan dengan cara itu, Code mampu pergi ke tempat di mana Jubi berada. Lalu saya berkata setakat ini masih belum ada info yang ditemukan tentang Code. Cuma sudah ada 4 bekas cakaran daripada Code pada tembok Konoha. Jadi kita kena berjaga-jaga, kerana mungkin sahaja pada bila-bila masa Code ini boleh munculkan diri dia. Saya juga berkata yang dia sudah siapkan beberapa tim ninja untuk mencari bekas cakaran yang lain, untuk menjadi sebagai langkah persediaan dengan kemunculan Code. Lalu Shikamaru menjawab mungkin semua ini hanyalah umpan ataupun penipuan dari Code, supaya kita semua lalai dengan bekas cakaran itu dan akan menyebabkan jumlah ninja di Konoha berkurangan, kerana kita terlalu sibuk untuk mencari bekas cakaran itu. Kemudian Ibiki berkata yang sekarang di desa lain juga sudah melaporkan yang ada beberapa bekas cakaran di sana, tetapi masih belum menunjukkan tanda-tanda kemunculan Code. Disebabkan itu, Shikamaru berkata tak guna betul. Aku tak percaya yang walaupun 5 desa sudah bersatu, tetapi nak uruskan Code ini lebih susah berbanding anggota Kara yang lain. Pada masa itu, saya berkata lagi yang kita sudah menangkap beberapa bekas anggota Outer Kara, namun masih belum mendapat maklumat yang jelas dari mereka itu. Dan saya berkata lagi yang Code menyasarkan kepada Naruto, Sasuke, Boruto, Amado dan Kawaki. Pada masa yang sama, Kawaki juga telah melihat perbualan Shikamaru, Sai dan Ibiki dari Monumen Hokage. Seterusnya, Barba telah beralih kepada perbualan Amado dan Sumire, yang mana Sumire telah berkata, "Apa tujuan kau, Amado? Nak tanamkan karma yang baru kepada Kawaki?" Lalu Amado menjawab yang dia tidak akan menceritakan perkara itu kepada Sumire, kerana itu adalah rahsia. Dan Amado juga berkata yang kau Sumire tidak perlu risau, kerana aku tidak ada niat yang buruk kepada Konoha. Lalu Sumire berkata, perkara apa yang sedang kau lakukan, Amado? Dan apa yang ada dalam kontainer itu? Lalu Amado menjawab, jangan sibuklah Sumire, aku sibuk ni. Dan aku telah menceritakan perkara itu kepada Katasuki, yang mana teknologi itu akan menjadi sekutu yang kuat untuk desa Konoha. Kemudian Sumire menjawab, apa sekutu yang kuat? Babak seterusnya telah beralih kepada adegan antara Code, Eda dan Daimon, yang mana Daimon masih bermain-main di atas Code. Disebabkan itu, Eda telah berkata yang dia berasa lega Code dan Daimon sangat akrab. Lalu Code menjawab, ini akrab katamu? Jujur saja, aku sangat ragu dengan perkara ini. Selepas itu, Daimon telah melompat ke atas bak dan berkata, kau mahu ke mana, Bak? Dan sudah lama kita tidak berjumpa. Lalu Bak dalam hatinya telah berkata, ini sebabnya aku sangat benci budak ini. Selepas itu, Code telah menggunakan kemampuannya dengan memindahkan Bak dari bekas cakarannya. Dan Code berkata, ini adalah salah satu kemampuan aku, yang mana aku boleh berpindah ke mana sahaja dengan bekas cakaranku. Dan aku juga boleh membawa orang lain bersamaku satu persatu. Kemudian Daimon berkata, fuh, hebat, aku suka. Selepas itu, Code telah meminta Daimon menerangkan cara kemampuan Daimon kepadanya. Disebabkan itu, semasa Daimon mahu memberitahu kepada Code tentang kemampuannya, Eda telah menghalang perkara itu dan berkata kepada Daimon, kau jangan bongkarkan rahsia kau semudah itu, Daimon. Disebabkan itu, Code berkata, jadi kau Eda masih tak percayakan pada aku? Lalu Eda menjawab,
Seperti yang aku katakan, yang Daimon itu mampu memantulkan serangan, dan cuma itu yang harus kau tahu. Setelah itu Code berkata, kemampuan menggoda dan mata saringan. Tentu sahaja bukan itu sahaja kemampuan yang ada pada kau, Eda. Lalu Eda menjawab, ya, bukan itu sahaja. Dan bukankah itu perkara yang menarik? Selepas itu Daimon telah menjerit kepada Code dengan berkata, maaf Code, aku tak boleh beritahu kemampuan aku yang lain kepada kau disebabkan kakak aku menghalang perkara itu. Jadi nanti sajalah yang aku akan ceritakan tentang kemampuan aku kepada kau. Babak seterusnya telah menunjukkan Kawaki yang mahu membeli makanan di kedai dan sambil memikirkan tentang kata-kata dari Jigen, yang mana Jigen pernah berkata yang tempat ini bukanlah tempat untuk Kawaki dan dia hanya dipergunakan di sini. Beralih pula ke adegan di rumah Naruto, yang mana Hinata sedang bertanya kepada Boruto di mana Kawaki kerana sudah hampir waktu untuk makan malam. Selepas itu beralih semula ke babak Kawaki yang berada di atas monumen Hokage. Tiba-tiba Naruto telah datang ke situ dan berkata, satu onigiri dan air. Jangan kau cakap itu sahaja makan malam kamu, Kawaki. Aku tahu Hinata pasti sudah siapkan makan malam dan apa yang kau buat di sini. Lalu Kawaki menjawab, aku bosan. Tak bolehkah sesekali aku makan di sini? Dan Kawaki berkata lagi yang dia benar-benar suka tempat ini dan memang itu tidak sama dengan dia. Tetapi aku suka melihat pemandangan dari sini, iaitu memandang dari atas desa yang kau lindungi. Tapi sini bukanlah tempat untuk aku berada kerana aku hanya akan membawa masalah ke desa yang damai ini. Dan Kawaki berkata, benar kata-kata Jigen atau Ishiki itu. Selepas itu tiba-tiba Naruto telah mengangkat Kawaki lalu berkata, Jigen, Ishiki, siapa peduli? Kita pulang sekarang anakku yang lembab. Setelah itu Naruto dan Kawaki telah tiba di rumah Naruto. Himawari, Boruto dan Hinata sudah menunggu kepulangan Naruto dan Kawaki. Lalu Boruto berkata kepada Kawaki, kau lambat, apa yang kau buat? Selepas itu mereka pun telah makan bersama-sama sehinggalah satu ketika Boruto telah memberi pengikat kepalanya kepada Kawaki. Lalu Kawaki berkata kepada Boruto, aku tak boleh terima pengikat ini kan kau punya. Boruto berkata lagi, tak apa, aku masih mempunyai pengikat milik Guru Sasuke. Selepas itu Boruto cuba memujuk Kawaki lagi untuk memakai pengikat kepala itu, dan Hinata juga menyuruh perkara yang sama. Disebabkan itu Boruto telah berkata, maaf Kawaki, tapi itu tidak sesuai dengan kau. Namun Himawari dan Hinata berkata yang Kawaki sesuai memakai pengikat kepala itu. Kemudian Boruto berkata, ayohlah jujur saja, itu kelihatan teruk dengan Kawaki. Disebabkan itu Kawaki telah menjawab, tak guna, nak aku bunuh kau ke Boruto? Selepas itu Naruto telah berkata, yah, memang nampak agak janggal, tapi itu masih permulaan. Lalu Himawari memberi cadangan untuk Kawaki letakkan pengikat kepala itu di lehernya, dan mungkin itu lebih sesuai. Lalu Kawaki pun telah mencuba cadangan dari Himawari itu, dan Boruto telah berkata, nanti kau akan terbiasa, Kawaki, seiring berkembangnya kau menjadi seorang shinobi. Setelah makan malam, Naruto dan Kawaki telah berbual tentang sesuatu. Naruto telah berkata kepada Kawaki, Kawaki boleh tinggal di sini selama mana dia mahukan. Dan sini adalah Konoha, yang mana tempat ini sesuai untuk sesiapa pun tinggal, termasuk kau, Kawaki. Dan ini adalah tugasan aku sebagai Hokage. Lalu Naruto berkata, jangan risau tentang Code kerana perkara itu akan diselesaikan tak lama lagi. Tidak lama daripada itu, Naruto pun telah tertidur. Pada waktu itu juga, Kawaki telah berfikir tentang kata-kata Amado yang menyuruh Kawaki menanamkan karma yang baru. Disebabkan itu, Kawaki telah berkata dalam hatinya, masih ada satu cara yang aku boleh lakukan untuk melindungi Konoha dan Hokage ke-7. Dan inilah pembahasan saya tentang manga Boruto chapter 60. Jadi bagi korang yang ada pendapat tentang chapter kali ini, korang boleh drop komen korang dekat bawah. Dan teruskan support channel Manpan Studio untuk mendapatkan 10k subscriber dalam tahun ni. InsyaAllah impian itu akan tercapai dengan bantuan daripada korang. Akhir kata, saya Bro Aiman. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.